Assalamualaikum dan salam sejahtera. So lately saya dapat DM ataupun persoalan daripada penyokong-penyokong Arsenal. Dia DM saya, dia tanya, "Bang, Ozil gimana bang?" Okay, first of all, saya bukan isteri Ozil. Saya tak tahu Ozil gimana. Tapi saya akan mencuba menjawab persoalan ini dengan saya punya pendapat lah. Pada anda yang di luar sana yang tak kenal Ozil, Ozil ni saya boleh katakan dia salah satu ikon pemain bola sepak Muslim lah. Masa dulu sebelum Salah terkenal, sekarang Salah terkenal dengan dia punya dia seorang Muslim bola sepak yang berjaya. Ozil ni dulu dia dah pernah berjaya lah sebagai seorang Muslim dalam bidang bola sepak ni. Dan cerita pasal Ozil ni sebelum dia pergi berhijrah ke Real Madrid, dia asalnya daripada sebuah kelab Jerman, Werder Bremen. Dia berpindah ke Real Madrid dan pada tahun 2013 dia berpindah ke Arsenal dengan transfer bajet ataupun dengan nilai perpindahan sebanyak 42.5 juta. So pada masa tu kira macam pembelanjaan yang besar lah untuk Arsenal, sebab sebelum tu yang paling tinggi masa tu adalah beli Arshavin lah, 15 juta kan. So Ozil ni masa tu semua macam excited lah. Dan nak cerita sikit pasal Ozil ni sekarang persoalan dia, kenapa Ozil ni tak diturunkan atau kerap sangat hilang daripada radar. Kemana hilangnya Ozil ni? Okay, jadi saya kat sini saya nak cuba kupas lah kan. Kalau kita tengok ataupun kita perhatikan kan, dia punya situasi ni sebenarnya daripada zaman Unai Emery lagi. Daripada zaman Unai Emery kita nampak Ozil ni tak dipilih untuk bermain. Ada konflik kat situ. So sampai sekarang Arteta pegang pula. Awal-awal dulu Ozil dapat main, tapi sekarang ni Ozil dah tak dapat main. Kenapa? Okay, jadi saya cuba menghasilkan satu rumusan ataupun satu kesimpulan daripada pendapat saya lah, di mana saya boleh nampak Arteta dengan Unai Emery ni dia sebenarnya ada satu persamaan dari segi kalau nak kata bahasa tu memang tak lah, sebab kalau Unai Emery good evening dia tahu dua perkataannya. Saya boleh nampak etika kerja ataupun demand coach daripada Arteta dengan Unai Emery ni sama, lebih kurang sama, iaitu diorang dua ni diorang demand spirit ataupun semangat ketika dalam training maupun dalam perlawanan yang sebenar. Sebab tu kita boleh nampak sebenarnya pattern pemain tu macam lebih kurang sama, yang mana Unai Emery ni dia banyak taruh ataupun letak skuad dia tu dengan player-player muda, sama macam Arteta. Tapi yang pelik yang tadi, kita balik pada topik kenapa awal-awal dulu Arteta guna Ozil. Ini pada pendapat saya sebabnya Arteta ni dia bijak lah. Dia nampak yang Unai Emery punya kendalian tu ada masalah dengan Ozil, dan peminat semua jadi angin dan semua nak Unai Emery keluar sebabkan Unai Emery ni nampak macam dia ada bergaduh dengan player lah. So Arteta nampak kat situ macam lubuk lah, macam benda tu something yang dia kena cover lah kalau dia masuk. So memang salah satu sebab Arteta bagi Ozil main sebab tu lah. Sebab dia tak nak lah tiba-tiba masuk dia tak bagi Ozil main, mesti lah fans semua koyak kan. Dia macam adalah Arteta tu muda lagi kan. Selain tu juga sebab yalah Arteta baru je lagi, so dia tak boleh nak implement dia punya style ataupun dia punya tactical lagi lah. Dia baru je masuk, so dia try je bawa apa yang ada, apa yang Unai Emery tinggalkan, sisa-sisa tu dia cuba bawa. Sebab tu kita boleh nampak perbezaan tactical ataupun formation yang Arteta gunakan sebelum PKP dengan selepas PKP. Boleh nampak lah perbezaan kat situ kan. Cerita dia sekarang, kenapa saya kata etika kerja ataupun komitmen training tu, saya selalu follow up training yang ditunjukkan oleh Arsenal, dan saya boleh nampak yang etika training Ozil ni dia nampak macam kadang-kadang dia macam, sebab saya tak pasti, sebab Ozil ni dia kan dia punya style tu macam malas-malas kan, dia macam lari macam nak tak nak, tapi sebenarnya itu memang style dia sebenarnya. So mungkin Arteta tengok kat training tapi ni macam tak bersabar lah, tapi mungkin juga betul sebab mungkin dia tengok Ozil tu lari macam tak nak, ni tak payah main lah, dia cakap macam tu kan. Kita tak tahu lah, mungkin ada masalah lain jugalah, masalah dalaman yang saya pun tak pasti. Dan Arteta ni setiap kali bila interviewer tanya, dia akan cuba untuk bukan rahsiakan lah, dia akan cuba ambil choice untuk tak cakap tentang tu, dia cakap benda tu personal ataupun dalaman je macam tu lah kan. So kesimpulan yang dekat sini, Ozil ni dia sebagai pemain Arsenal yang punya gaji yang tertinggi, jadi bukan setakat coach je demand, sebenarnya fans pun semua demand. Yelah, bayangkan player yang gaji tertinggi dalam kelab kita tapi tak ada pun, tak tersenarai dalam squad, dalam first E pun tak ada, dekat substitution pun tak ada. So mana tak marah kan macam tu. So Ozil ni kalau dia sambung lagi kontrak dia dengan gaji tinggi tu, saya tak tahulah Arsenal punya hala tuju. Okey, itu je lah untuk video ni. Terima kasih.